Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Hai Puan Arina. Hai, Cain. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Okey, Puan Arina, hari ni first of Mm-mm. all kita nak ucapkan terima kasih atas kesudian pihak Puan Arina daripada PNS Sulawesi Selatan berkongsi dengan kita dalam program UJB at Stop. Ya. Okey, Puan Arina, untuk hari ni apa yang PNS nak kongsi dengan kita? Okey, hari ini kita akan kongsikan more kepada projek BYOB iaitu projek terbaru PNS. Tapi sebelum tu mungkin saya akan kongsikan sikit lah apa tu PNS dan apa peranan PNS. Takut ada yang tak tahu lagi kan? Yalah, saya baru nak tanya soalan tu, kena share sikit PNS tu apa, office tu kat mana. Tu mungkin kita boleh kongsi dulu. Betul. Okey. Tanpa, kalau kita nak teruskan, Cik Nina mungkin boleh kongsi dulu. Saya akan berkongsi juga soalan-soalan daripada usahawan yang tengok kita punya live. So boleh tanya soalan, saya akan tanyakan kepada Puan Arina lah. Boleh. Okey, so silakan Puan. Okey, kalau macam tu saya start dulu lah. Okey, saya akan share. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya Arina daripada PNS Wilayah Selatan ataupun nama panjang kita Perbadanan Nasional. Kita di Wilayah Selatan, PNS Wilayah Selatan bertempat di Menara JLN, Johor Bahru, bersebelahan dengan Komta JBCC. So hari ini saya akan kongsikan mengenai projek BYOB iaitu nama panjang dia Be Your Own Boss ataupun jadi bos anda di sendiri lah. Tapi sebelum saya terangkan mengenai BYOB, saya akan terangkan sedikit apa itu, siapa ni PNS, apa PNS buat, apa peranan PNS dan apa kaitan PNS dengan industri franchise kat Malaysia ni. Okay, so saya start dengan pengenalan PNS. Okay, PNS kita diperbadankan pada tahun 1969 yang dikenali sebagai Pernas sebelum ni. Okay, kalau mungkin ada yang tahu Pernas Edar, Pernas Holding, semua tu, okay. Itu nama kita dululah, dan pada tahun 1997 kita dijenamakan sebagai PNS, akronim terbarulah yang kita gunakan. Dan pada tahun tu juga kita diberi mandat sebagai agensi peneraju industri franchise di Malaysia. So maksudnya kat sinilah ada kaitannya PNS dan industri franchise kat Malaysia ni. So apa yang PNS buat, peranan PNS sebagai agensi peneraju ni? Okey, itu saya akan terangkan kepada pada slide yang seterusnya, itu peranan PNS. Okey, Cik Ana, sebelum masuk ke peranan tu, sometimes orang keliru PNS dengan PNB. Okey, PNS dengan PNB ni memang satu, orang kata agensi organisasi yang berbeza sebab kita punya produk yang kita tawarkan pun berbeza dengan apa yang PNB tawarkan. PNB pula nama penuh dia tu adalah Permodalan Nasional Berhad. Berbeza dengan PNS itu Perbadanan Nasional. Itu berbeza dia. Kalau macam contoh PNB ni dia punya produk yang ditawarkan bawa kepada saham apa semua kan. Tapi berbeza dengan PNS, produk yang kita tawarkan adalah seperti pembiayaan perniagaan yang kita ada tawarkan, macam contoh perniagaan skim pembiayaan franchisor, skim pembiayaan pra-franchise, franchisee, dan yang terbaru yang kita buat sekarang ni adalah BYOB ni. So ini adalah antara produk-produk yang kita tawarkan. Dan selain daripada ini yang apa yang saya buat lah. So yang selain yang saya buat, kita ada juga satu tim khas daripada PNS juga untuk buat skim pelaburan. So pelaburan ni ada 3 skim yang ditawarkan, iaitu franchise, pre-IPO dan mezzanine. So mana-mana syarikat yang dah layak, macam contoh dah diliskan dalam Bursa Malaysia, kita boleh inject some capital dalam syarikat dia. Tapi kita tak akan ambil share yang terbesar lah. Paling kita tak akan lebih daripada 50% pembelian share kita. Okay, dan ketiga kita ada hartanah. So dalam property department dalam PNS, dia orang bertanggungjawab dalam macam pembelian bangunan. So mana-mana syarikat yang macam nak buka ataupun nak dapatkan macam bangunan tak tahu kat mana, PNS ada beberapa bangunan yang masih kosong lagi untuk disewakan, seperti di Vista Alam Shah Alam, Bangi Gateway, Kuantan Perdana dan juga Puncak Lestari. So kalau ada siapa yang berminat boleh kontak saya, nanti saya akan
salurkan kepada orang yang betul lah. Bukan saya tak betul, tapi ada lagi orang yang betul untuk property ni. So hartanah tu belum ada lagi dekat Johor lah. Belum lagi setakat ini. Nanti kita pun memang sekarang tengah mencari peluang lah. Tapi setakat ini kita ada belikan bangunan-bangunan yang macam untuk franchisor ataupun franchisee dia nak buatkan dia jadi guna. Macam contoh di Damansara Alif, kita ada satu bangunan yang kita belikan dan dia sewa oleh syarikat Abdul Ghaffar, itu yang kurma SAG tu, kalau tahu, Iraq kurma SAG, saudagar kurma. Saudagar kurma, yes. Yes. Itu antara salah satulah dekat Johor. So kalau macam ada yang macam nak beli kat something kat Johor, kita boleh tolong lah. So yang keempat, kita ada juga dari segi pembangunan franchise. Ini memang kita punya mandat, iaitu untuk membangunkan usahawan franchisor Bumiputera. So dekat sini mana-mana franchisor mana-mana usahawan Bumiputera yang nak kembangkan perniagaan dia ke arah franchise, kita boleh bagi dia dari segi pembiayaan ataupun kita boleh bagi dia pembangunan, bimbingan. Macam mana nak buat SOP, macam mana dari segi nak buat franchise agreement. So kat sini dalam pembangunan franchise ni, kita akan includekan sekali consultant, jaring industri, business working. So antara itu sebelah kita akan masukkan, dan kita pun ada satu program, iaitu program pemantapan franchisor Bumiputera. So kat sini kita nak Bumiputera ni, usaha Bumiputera ni berkembang menjadi perniagaan franchise yang lebih sistematik dan berdaya saing. Sebab bukan kita tak cakap dia berdaya saing sebelum ni, mungkin sebelum ni more kepada tradisional. So kita nak dia lebih ambitious lah ke arah ke franchise nanti. So kita yang kelima pula, kita ada satu tim khas dalam PNS, iaitu Franchise Institute. Franchise Institute ni kita bagi dia macam dia dipertanggungjawabkan untuk melatih ataupun bagi bimbingan kepada usahawan kat luar tentang apa itu franchise. Dan ada beberapa modul lah, macam franchising for all, akta franchise. Sebab dalam franchise kat Malaysia ni kita dilindungi dalam akta franchise 1998 dan dipindah pada tahun 2002. So kat sini orang luar kadang dia salah faham pasal franchise ni. So dekat dalam ni lah fungsi Franchise Institute untuk memberi latihan dan bimbingan mengenai franchise. Okey Puan Arina, tadi Puan Arina cakap franchise, franchisor, franchisee. Kalau cakap kat saya mungkin saya faham, tapi mungkin ada di luar sana yang tak faham. So mungkin secara ringkas padat, Cik Arina berterangkan apa beza franchisor, franchisee, franchise tu, basic soalan tu. Okey, proceed. Okey, yang tu saya akan terangkan pada slide seterusnya, iaitu definisi franchise. Saya tahu kan macam apa franchise kan? Diorang macam mungkin tahu French fries, mungkin diorang tahu kot. So itu ada franchise dengan selalu orang keliru antara franchise dengan licensing. Licensing dengan franchising ni lebih kurang je sama dia punya konsep. Cumanya antara kelebihan franchise ni, dia dilindungi, macam saya cakap tadi, dilindungi bawah akta franchise, dan dia macam ada terma-terma dalam franchise punya terma tidak boleh digunakan dalam licensing terma. Sebagai contoh macam terma franchise, macam ada orang ada macam tulis franchise cendol macam tu. Sebenarnya dia belum franchise lagi, so dia tak boleh gunakan terma tu. Kalau dia gunakan terma tu, dia boleh dikenakan denda oleh registrar of franchise lah. Sebab nak bina satu empire franchise ataupun perniagaan franchise ni memerlukan jangka masa yang lama. So macam tak bolehlah sewenang-wenangnya orang lain menggunakan kesempatan tu lah. So macam secara ringkas, definisi franchise adalah sistem perniagaan yang mana kaedah pemasarannya dan kaedah pembekal macam untuk pengedaran dia punya produk dan servis dia melibatkan dua pihak, iaitu franchisor dan franchisee. So dekat sini franchisor memberi hak kepada franchisee untuk menjalankan perniagaannya mengikut sistem franchise di lokasi yang ditentukan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kenapa saya cakap lokasi yang ditentukan adalah disebabkan franchisor dan franchisee kedua-dua pihak perlu bersetuju untuk macam buka satu tempat kat satu tempat. Dia macam tak boleh franchisee kata nak buka kat sini je lah, tapi franchisor tak suka,
dia degil buka juga. Tu tak boleh. Tu dekat situ je kita dah nampak macam mana dia punya rebel. So macam mana akan datang untuk pematuhan franchisor, manual SOP semua tu kan. So kita macam agak susah lah kat situ sebab tu kat situ franchisor dengan franchisee perlu bersetujulah untuk kedua tempat. And then untuk tempoh masa yang ditentukan tu adalah disebabkan setiap peniaga franchise mereka ada tempoh masa iaitu ikut dia punya franchise agreement, dia punya tempoh perjanjian perniagaan diorang. Sebab kebiasaannya dekat Malaysia ni tempoh perjanjian peniaga franchise ni 5 tahun. Okay. Tapi ada je yang macam franchise yang macam lebih daripada 5 tahun. Itu kita akan tengok dari segi macam orang kata cost investment lah. Contoh, kalau nak buka McD, anggaran kos dalam 3 juta. So macam tak berbaloi lah untuk 5 tahun tu kan. So mungkin dia untuk kalau McD dia lebih kepada 10 tahun lah macam tu. So ini berbeza lah mengikut setiap franchise. Kalau ada setiap franchise ada 7 tahun, ada 5 tahun, ada 8 tahun. Itu sebab tu franchisee kena ambil tahulah sepanjang macam kalau dia nak sebelum dia nak ambil tu dia kena tanyalah apa-apa yang franchisor tetapkan dalam franchise agreement. Okey, dalam franchisor ni dia ada 2 tanggungjawab. Satu dia memberi hak kepada franchisee untuk menjalankan perniagaan dia dan kedua dia memiliki tanda niaga dan prosedur untuk menjalankan operasi perniagaan. Kalau dia tak ada 2 benda ni dia masih belum layak digelar franchisor lah sekiranya kita. Sebab macam tanda niaga ni ataupun jenama dia dah perlu ada dah. Sebab untuk jadi franchisor jenama tu sangat-sangat penting. Macam contoh kalau kita tengok pergi mana-mana kita nampak M McD tu kita dah tahu dah, kita dah dalam kepala tu McD. Itu yang paling penting sekali lah. And then dia kena ada SOP. Kalau SOP ni dia kena perlu ada sebab benda-benda ni franchisor franchisee just ikut je, copy paste je apa yang franchisor buat. Macam contoh dia dah ada SOP, okay, buat je macam macam contoh nak goreng ayam. Okay, 5 minit lepas tu terbalikkan. Macam itulah. Itu pentingnya. Sebab franchisee just cuci kaki, ikut SOP, lepas tu terus boleh berniaga. Macam tu. Okay. Jadinya untuk jadi franchisor dia perlu ada brand yang kuat lah baru dia boleh berada di franchisor. Dia sebab ya betul sebab kita nak make sure franchisor buat duit, franchisee pun boleh buat duit. So sebab untuk jadi franchisor dia kena sekurang-kurangnya 3 tahun audited account yang menguntungkan secara berturut-turut. Sebagai contoh, tahun pertama dia untung, tahun kedua dia rugi, tahun ketiga dia untung balik. Tahun ketiga ni dikira sebagai tahun pertama balik. Dia kena start at 1 balik. Itu yang paling ni sekali lah. Sebab kat situ, itu yang kena ambil masa lah. Sebab tu dia kena bina dulu jenama dia kena buat dulu SOP dia kena make sure dia punya perniagaan tu menguntungkan, barulah dia boleh offer dia punya perniagaan tu kepada usahawan-usahawan yang berminat untuk buka perniagaan dia. Kalau dia masih macam baru-baru lagi, so kita tak boleh nak track record dia tu. Betul ke dia ni perniagaan dia menguntungkan? Macam itulah. 3 tahun tu adalah minimum ke? Ya betul minimum. Kalau lebih lagi bagus lah. So kalau kalau lebih tu lagi bagus kita dah boleh nampak lah. Okay dalam masa berapa tahun ni dia memang untung je kan. Kalau dia tak menguntungkan agak macam sedih lah kan. Macam sekali mati tak mahu je kan. Okay. Untuk franchisee pula macam mana pun? Okay, franchisee dia lebih kepada macam ikut je lah apa franchisor buat. Macam itulah. Dia macam bertanggungjawab untuk membayar bayaran serta mematuhi prosedur franchise ditetapkan. Bayaran yang dikenakan tu kita macam more kepada royalty dan juga marketing fee. Sebab royalty memang perlu bayar lah sebab dah gunakan jenama franchisor tu dah ni kan. Okay, so dia kena bayar. Ada certain franchisor tetapkan royalty secara macam peratus, maksudnya 2% daripada jualan kasar. Ada juga yang tetapkan secara macam fix, setiap bulan bayar 2,000 contoh. Setiap bulan bayar 2,000, tak kisahlah ada sale ke tak sale, ikut 2,000 juga kena bayar. Itu ditetapkan oleh franchisor lah, tak ada perbincangan antara tu, tak ada lah memang. Tak ada. Sebab benda tu macam dah lahir dulu sebelum franchisee tu lahir. Okay, Cik Aira, kalau untuk franchise ni, ada soalan daripada Cik Muhammad Syafiq ni. Dia kalau butik pakaian boleh ke? Dia memang ada kluster bisnes ni saja yang boleh franchise, jadi tak boleh?
Franchise sebenarnya semua benda boleh buat franchise kalau dia ada satu sistem lah. Maksudnya sebab saya cakap franchise ni kan, perniagaan franchise ni mau kepada sistem perniagaan kan. So tak kisahlah pakaian ke, kedai cuci kereta ke, kedai kunci ke, apa ke, semua boleh. Sebab kalau nak ikutkan sejarahnya, bermulanya sistem perniagaan franchise ni adalah daripada syarikat Singa. Mesin jahit tu Singa. Tak perlu nyanyi ya Cik. Maaf, teruskan. So ikut sejarahnya daripada situ. So kita kat situ nampak franchise tu bermula dengan perniagaan yang bukan makanan pun, tapi sebabkan biasalah makanan dan minuman memang agak macam popular lah kan dari segi macam untuk orang nak berniaga, sebab dia punya return on investment tu agak cepat sebab hari-hari orang makan kan. Situlah. Seterusnya saya rasa saya dah habis cerita pasal franchise. Kalau orang tak faham juga nanti boleh tanya. Sekarang kita nak beralih kepada projek kita iaitu projek BYOB. So kita nak tayangkan sikit tayangkan video untuk tengok dulu, bagi saya rehat dulu je. Okey, boleh. Saja gurau. Okey, saya tengok dulu ya. Okey. Okey, itu je kita punya video hari ni. So saya akan teruskan. Okay. Kita akan teruskan dengan saya punya pembentangan projek BYOB. Okey, untuk usahawan-usahawan yang baru join kita dekat MB Live, pada petang ini kita bersama-sama dengan PNS dan saya bersama-sama dengan Puan Arina akan berkongsi berkenaan dengan satu produk PNS iaitu projek BYOB, Be Your Own Boss. So tapi sebelum kita masuk ke topik ni kan Puan Arina, ada satu soalan, boleh ke saya tanya? Boleh, tak ada masalah. Daripada Encik Umar Abdul Aziz, dia tanya, berapa jumlah keuntungan franchisor yang melayakkan dia jadi franchisor? Okey, benda tu subjektif, soalan tu sangat-sangat subjektif sebab keuntungan tu kita tak ada apa orang kata para tu, maksudnya macam tak adalah katakan franchisor kena untung sebanyak 10,000 baru boleh bagi jadi franchisor. Tak. Tapi kita kena fikir secara logik. Contoh kalau setiap bulan kita macam contoh setiap bulan Cik Ain sebagai franchisor, Cik Ain just untung sebanyak 10,000 je. Itu Cik Ain punya untung 10,000. Tapi bila Cik Ain nak jual kepada franchisee, perniagaan tu ada certain amount yang macam Cik Ain kena ambil, apa orang kata, ambil persen sikit lah kan. So keuntungan kepada franchisee sikit je lah nanti akan jadi. So maksudnya macam daripada daripada 10,000 mungkin untung dia just setakat 6,000. So berbaloi tak untuk dia menjalankan perniagaan tu? So setakat untung 6,000 setiap bulan, macam dia boleh ke tak survive dengan bayar sewa apa semua? Soalan tu sangat-sangat subjektif lah bagi saya sebab kat situ dia kena make sure kalaupun dia bagi perniagaan dekat orang lain, dua-dua dapat rasakan apa orang kata macam jumlah keuntungan yang macam boleh buatkan orang happy lah. Dua-dua boleh happy dengan perniagaan tu. Sebab tak kisahlah dia untung berapa, tapi dua-dua kena positif sebab kadang ada yang franchising rasa macam
untung setakat RM10,000 macam tak cukup lah. Macam Tak tu. bayar lagi 2% macam tu lah contohnya. Yes, banyak macam-macam lagi diorang nak kena bayar apa semua kan. So baloi ke macam tu. Kalau macam cost dia, kalau macam investment cost dia ataupun cost permulaan dia rendah, mungkin sedap lah sikit kan. Kalau macam cost investment dia tinggi, agak susah. Sebagai contoh macam kalau lagi lah kos keuntungan dia lepas dah tolak semualah, COGS dah tolak royalty apa semua, dia dalam RM10,000. RM10,000 dia pinjam bagi duit dengan PNS. Bila dipinjam duit dengan PNS, dah tinggal lagi RM5,000. So RM5,000 je dia dapat enjoy dalam masa sebulan tu untuk perniagaan dia. So kat situ kita kena tengok lah sama ada berbaloi atau tidak macam tu. Dia tak ada tahap-tahap dia macam berapa banyak pun kena dapat. So dia kena tengok kemampuan dia untuk menguruskan franchisee dia juga. Okey. Saya harap jawapan daripada Puan Arina menjawab soalan daripada Encik Umar Abdul Aziz. Okey, teruskan Puan Arina dengan kita punya tajuk hari ini. Untuk program projek BYOB kita ni, kenapa kita wujudkan projek ni adalah salah satu antara ada 3 sebab lah kenapa kita punya kita nak sangat projek ni ada, iaitu dia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Sebab kita nak kita nak belia Bumiputra dan wanita Bumiputra masuk dalam bidang keusahawanan yang terutama sekali dalam perniagaan franchise dan pra-franchise. Dan dia juga dalam kat situ akan mendapat menjana pendapatan tetap dia. Dan secara tak langsung dia akan meningkatkan pendapatan isi rumah. So bila dah ada pendapatan tetap, isi rumah pendapatan akan meningkat lah. Kat situ 3 sebab ni kenapa kita nak wujudkan projek ni. Dan dekat sini kita PNS kita ada kerjasama strategik dengan MEDEC menjadikan peluang perniagaan franchise dan pra-franchise dan juga franchise kepada belia dengan wanita lah dengan projek BYOB ni. Dan projek BYOB ni kita memang tawarkan program-program keusahawanan yang holistik macam menyeluruh dan juga berdaya saing. Maksudnya sebab tu kita panggil usahawan franchisor yang sedia ada untuk join, untuk macam take part dalam program ni supaya bakal-bakal usahawan yang ada ni boleh start diorang punya bisnes. Jadinya projek BYOB ni memang fokus untuk Bumiputra. Ya betul. Kita fokus pada Bumiputra. So definisi Bumiputra yang dalam perlembagaan adalah Melayu, orang asli dan juga golongan peribumi Sabah dan Sarawak. So kalau yang selain tu saya minta maaf lah. Mungkin boleh try kat jenis lain macam itulah. Okay. So BYOB kita menawarkan peluang kepada anda untuk menyertai program yang seperti berikutlah, Unity dan juga Sweet. So antara dua produk ni lebih kurang sama je dia punya konsep, cuma golongan sasaran dia sahaja berbeza. Okay, ini secara orang kata sekilas lalulah. Okay, macam mana kita nak start untuk join program BYOB ni. First kali boleh masuk ke website PNS, laman web PNS iaitu www.pns.com.my. Kat situ memang ada satu bar yang tulis BYOB. So boleh daftar dekat situ, boleh terus macam isilah dapatkan maklumat-maklumat yang ada dekat dalam tu. Dan selepas dah daftar, kita akan ada saringan. Selepas saringan, kalau usahawan tu ni dipilih, dia boleh pilih program Sweet ataupun Unity. Okay, dan dia kena lengkapkan 20 hari program latihan baru dia layak kepada padanan perniagaan. Padanan perniagaan ni adalah bila peserta BYOB akan diinterview oleh syarikat-syarikat macam franchisor dan pra-franchise yang ada lah yang terlibat dalam program ni. Okay, permohonan kita kalau dah dia dapat, dia berjaya dalam padanan perniagaan tu, dia akan boleh terus kepada permohonan pembiayaan dan selepas tu dia boleh mulakan perniagaan dan kita akan bagi bimbingan dan pemantauan. Untuk yang melengkapkan 20 hari latihan tu, itu secara fizikal ke atau macam mana? Okay, sebab sekarang ni masih lagi dalam tempoh PKP, kita akan masih lagi terus program ni melalui Maya lah. So
Bila once dah okey, keadaan dah semakin pulih, kita mungkin akan dah buat balik ni. Tapi 20 hari tu bukan 20 hari secara apa orang kata Straight 20 hari, macam tu. 20 hari tak, 20 hari. Dia ada beberapa hari macam 4 hari boot camp, berapa hari, 5 hari kita kena buat kelas, macam itulah. Dia tak adalah sepanjang 20 hari tu kena masuk. Tak. Kita ada bagi masa-masa juga. Yang bahagian padanan perniagaan tu, yang tadi Cik Rina tunjuk tu, kan peserta akan berjumpa dengan franchisor kan? Ya betul. Adakah franchisor tu peserta pilih ataupun macam mana? Okey. Yang tu saya akan terangkan dekat slide yang akan datang. Saya lagi sangat, okey, teruskan. Okey, kita teruskan dengan program Unity ataupun Young Entrepreneurship Engagement Talent, Unity. Okey, basically secara dasarnya program ni khas untuk golongan belia Bumiputra yang ingin menceburi perniagaan usahawan dalam perniagaan franchise dan juga pra-franchise. So macam saya cakap tadi, kita akan bagi latihan, hadaan perniagaan, bantuan pembiayaan dan juga pemantauan. So kat sini kita bagi margin pembiayaan ni sebanyak 90%. Okey, 90% ni bergantung kepada kos projek. Sebagai contoh, kos projek dia 100, contoh nak buka franchise A, dia punya kos projek adalah 100,000. So 100,000 tu adalah daripada so 90% tu daripada 100,000 adalah 90,000. So 90,000 kita boleh bagi pembiayaan, lagi 10,000 adalah komitmen daripada pihak peserta. Okey, dan saiz pembiayaan sehingga 500,000. Macam ni pun sama juga saya cakap tadi, macam bergantung pada kos projek lah. Kalau kos projek tu 100,000, dah kenapa nak minta sampai 500,000 kan? So tu tak sama lah, tak je. So dia kena ikut kos projek tu. So setiap franchisor kos dia berbeza-beza. Kos-kos projek tu dah ada dekat dalam website kan? Ya betul, dah ada. Nanti saya akan tengok tadi, saya sempat. Nanti saya akan tunjukkan beberapa usahawan yang join kita punya franchisor yang dah join kita punya program BYOB ni. Okey, sasaran peserta bagi Unity macam seperti yang definisi belia dalam perlembagaan menyatakan sesiapa yang berumur 21 hingga 40 tahun, tak kisah lelaki ke perempuan. So ikut kita punya definisi 21 hingga 40. So siapa yang lebih daripada tu ataupun kurang daripada tu, minta maaf lah. So mungkin boleh cuba tempat lain lah gitu kan, macam tu. So kita punya golongan sasaran adalah ni. So kalau siapa yang layak boleh join program ni. Kalau umur 40 masih boleh lagi lah. Boleh lagi. Last semua tu. Itulah. Okey, untuk kita punya kadar pembiayaan ataupun kadar keuntungan kita kenakan sebanyak 3.75% sahaja flat rate. Ini adalah satu macam orang kata kadar pembiayaan yang sangat rendah lah. Kalau ikutkan, kalau usahawan, kalau macam peserta tak join program ni, dia kata lambat nak kena sampai 20 hari latihan, dia tak nak tunggu. Kita memang ada skim franchisee, pra-franchise, tapi dia punya kadar pembiayaan tu sebanyak 5% setahun. Berbeza lah 5% dengan 3.75%. Yang 3.75% ni lagi macam orang kata promising lah sikit, macam cantik lah kan, murah lah sikit dia nak bayar bulan-bulan pembiayaan kita. Okey, dan apa-apa semua yang saya cakap ni semua tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh PNS. So kalau ada beberapa macam contoh 90% daripada jumlah kos projek tu, kita akan tengok juga dia punya kos-kos yang ada, sebab kita akan masukkan sekali macam takaful coverage. So in any case yang happen, so kita takaful tu boleh cover lah. Okay, so kita forward kepada Suite. So basically Suite dan Unity lebih kurang sama je, cuma Suite ni fokus kepada golongan wanita sahaja, wanita Bumiputra sahaja. Itu dia punya beza. Kalau yang tadi belia laki perempuan, tapi ini Suite hanya perempuan saja. Dan margin pembiayaan dia sama juga, kita bagi sehingga 90%. Ni saya cakap sehingga 90%, maksudnya tak adalah dapat betul-betul 90%. Mungkin kita akan buat kiraan kita. Okey, lepas tu saiz pembiayaan sehingga 500,000. Sasaran peserta, sasaran peserta golongan peserta yang berbeza dengan belia, di mana kita sasarkan kepada golongan wanita Bumiputra
yang berumur daripada 21 hingga 60 tahun. Itu Oh yang ini sampai 60 tahun yang tadi sampai 40 tahun. Kenapa? Kenapa? Sebab tadi kita ikut definisi beli dalam perlembagaan, beli sampai 40 tahun. Kalau untuk suite pula perempuan, kita bagi sampai 60 tahun sebab dia tak ada tak ada lebih daripada tu lah. Maksudnya kita tak ada limit lah. Tapi sebabkan kenapa kita letak sampai 60 je, kita ikut logik lah. Lebih daripada 60 tu mungkin dari kurang lah macam dia punya effectiveness dia tu lah gitu. Sebab dinasihatkan lah macam kalau dapat macam yang masuk tu peserta tu lagi muda lagi bagus lah sebab dia punya takaful coverage tu lagi murah. Situlah, tapi itu kita tak terpulang lah kepada peserta. Kalau dia masih lagi dalam tempoh umur tu 21 hingga 60 tu boleh je dia join. Masih layak untuk masih layak. So kadar pembiayaan dia sehingga sama juga, kita kenakan 37% juga. Okay, macam orang kata kenapa pilih franchise, kenapa franchise? Saya nak buat perniagaan sendiri. So ini kenapa franchise, kenapa kita pilih perniagaan franchise. Satu, sebab dia punya sistem perniagaan tu dah sistematik lah. Maksudnya macam perniagaan tu tak ada macam memang dah terbukti menguntungkan. Dia tak macam kita tak payah pening-pening kepala. Macam mana nak buat marketing macam mana nak buat ni tak payah. Sebab benda tu franchise tu dah buat. You just tinggal jalan kaki cuci kaki, buat berniaga apa yang sama franchise buat. Macam yang tadi ada soalan yang kata dari sektor makanan je ke? Tak. Dia pelbagai sektor. Makanan, minuman, perkhidmatan, pencucian, pendidikan, itu semua masuk sekali. So macam kalau dekat sini kita ada macam pelbagai pilihan package franchise yang boleh tawarkan lah. So macam kalau ada orang macam tak boleh nak commit dengan yang besar-besar, kita pun ada juga yang franchise yang kecil-kecil macam dalam DIT Pro franchise. So ada semua kita ada banyak macam-macam jenis perniagaan franchise yang kita tawarkan. Dan paling penting sekali dia dapat sokongan dan latihan daripada franchisor. Sebab untuk start perniagaan kita memang perlu macam nak tahu ekosistem ni macam mana, nak tahu macam mana nak goreng ayam, macam mana nak basuh kereta. So dalam program franchise ni, perniagaan franchisor memang akan sediakan semua tu. So kita tak payah pening kepala. Tu je. Ikut apa yang franchisor dah sediakan. Jangan ni lah. Apa orang kata rebel sangat lah, macam tu lah kan. Okay, syarat permohonan peserta untuk Unity macam saya cakap tadi 21 hingga 40 tahun, tak kisah lelaki perempuan. Suite pula 21 hingga 60, wanita ni. Dan peserta bagi kedua-dua program haruslah memiliki minimum 60% saham di syarikat. Ini tertakluk kepada inilah syarikat Sdn Bhd saja. Sebab kalau macam pemilikan tunggal ke partnership ke ataupun LLP, dia memang tak ada ni lah kan, tak ada saham, tak ada percentage dalam tu. So dia memang 100% dia yang cover. Tapi ini khas untuk kepada 60% saham ni. Jadi, okay, saya akan pergi kepada permohonan syarikat pula. So macam biasa, usahawan adalah pemilik. So maksudnya peserta yang join program tu adalah pemilik kepada syarikat tu. So maksudnya SSM dia tu nama dia. Dia tak boleh SSM nama orang lain, tiba-tiba dia masuk program tu guna nama orang lain. Tu tak boleh. Saya pekerja dia, boleh ke saya masuk? Tak boleh. Bos saya hantar saya. Tak boleh. No. Okay. So perniagaan mestilah patuh syariah sebab kita menawarkan pembiayaan tawaruk dan wakalah, iaitu pembiayaan Islam. Dan ketiga, dapat surat tawaran daripada franchisor ataupun pra-franchisor. Kat sini yang dia dapat semasa padanan perniagaan tu. Okay, franchisor dan franchisee memang telah berdaftar dengan pendaftar franchise ataupun registrar of franchise. Okay, nombor 5, ni yang paling penting sekali. Untuk pembiayaan syarikat Sdn Bhd, dia punya pembiayaan kita boleh bagi dia sehingga RM500,000. Kalau untuk pembiayaan yang macam enterprise, yang macam pemilikan tunggal, partnership dan LLP ni, kita hanya bagi sehingga RM250,000 sahaja. So macam saya cakap tadi, kalau untuk Sdn Bhd yang ada 60% saham syarikat tu, 60% saham syarikat tu
mestilah macam lagi 40% tu pun still lagi kena Bumi Putra. Macam contohlah saya dalam syarikat tu saya 60% pemegangan saham. Lepas tu lagi 4 tu saya pergi minta tolong kawan saya daripada Singapura yang ni. So tak boleh. So tak boleh. So yang kat sini dia kena 100% equity dimiliki oleh Bumi Putra. Yang macam saya cakap tadi, Bumi Putra definisi dalam perlembagaan adalah Melayu, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak. Okay. So dekat situ ada. Dan yang paling penting sekali, semua yang dalam company tu mestilah dia punya orang kata rekod secret dan sitos dia digalakkan untuk tidak ada sebarang tunggakan lah. Tapi kalau ada tunggakan kena kita minta justifikasi lah kenapa kan. Sebab kita berfikiran beginilah macam kalau komitmen dengan pihak bank pun masih diorang tidak dapat orang kata macam penuhi apatah lagi kita. So itu kita harapkan macam mereka yang tak ada macam rekod yang teruk dengan pihak bank digalakkan lah dengan untuk memohon. Okey, ada yang tak faham ke? Ada soalan? Okey, macam saya cakap tadi, pelanggan mesti beri rekod kredit yang baik dan tertakluk kepada kriteria kredit PNS. So kita sebenarnya semasa dia orang apply tu, dia kena hantar satu consent letter di mana kita akan buat carian secret dan sitos bagi pihak dia lah. Sebab sebelum ni kita minta usahawan pergi ke bank negara untuk dapatkan rekod secret. Tapi kelemahan dia adalah bila rekod secret tu kita tak boleh nak dapatkan by bulan. Bila kita buat carian sendiri melalui PNS, kita boleh dapatkan lah setiap bulan lah. Kiranya macam dia kata dia dah bayar dah tapi rekod secret tu ada lagi kat dalam tu. So nanti kita akan buat carian sama dia betul ke tidak dah bayar macam itulah. Okey. Ini saya akan terangkan secara terperinci pasal carta aliran program Sweet dan Unity. Okey, first kali pasal program-program yang promosi yang dilaksanakan oleh PNS yang bersama agensi kementerian NGO. Macam kalau dulu sebelum adanya COVID ni, pandemik COVID-19 ni, kita memang ada buat satu program iaitu macam Biz Franchise, International Franchise Summit ataupun macam-macam lagi lah. Franchise engagement. So tapi sebabkan ada kekangan ni kita macam kurang sikit lah. So kalau bila ada program-program situ kita boleh dedahkan kepada bakal-bakal usahawan ni ataupun mereka yang berminat dengan franchise ni untuk lebih terbuka pasal apa tu franchise dan apa bisnes franchise yang sedia ada dekat Malaysia ni. Okay, selepas program semua tu dah lulus and then kita akan buat semakan kredit peserta. So semakan kasih kredit kat peserta ni lah yang kita nak tengok sama ada dia ni adalah pembayar yang baik ataupun tidak. So sekiranya dia bukanlah pembayar yang baik, maksudnya setiap bulan tu ada tunggakan 2-3 bulan tunggakan, dia dikira sebagai tamat. So itu sampai situ je lah riwayat dia. So kalau dia lulus, dia akan boleh pergi ke satu step seterusnya adalah ujian psikometrik melalui atas talian. So ini ujian psikometrik ni kita bekerjasama dengan pihak InScan. So kita dapatkan ni bantuan daripada dia untuk para peserta memang kena jawab lah semua-semua ni. Bila dia jawab, kalau dia gagal ataupun tidak menepati kriteria kita, dikira gagal lah. Dan kalau dia lulus pula, kita akan pergi ke program latihan keusahawanan selama 20 hari tu. Okey, dalam program keusahawan 20 hari ni, PNS akan tanggung kos keusahawanan ni. Maksudnya dia tak payah keluarkan duit pun. So dia just datang, join program sampai habis. Tetapi kalau dia setengah pun kata setengah jalan tiba kata tak jadilah nak join program ni, tak jadilah nak tarik diri, so dia kena bayar balik dengan PNS segala kos-kos yang ada. So jangan don't mess with PNS gitu. Okey, Aina, kalau tadi yang macam sekarang kan waktu COVID ni, so apa yang pembayaran apa yang ditanggung tu? Kalau time COVID ni kan kelas tak ada kelas fizikal secara maya betul? Ya, betul. So tanggungan-tanggungan apa yang di-cover? Seperti contoh kita punya speaker
ataupun macam kita punya para penceramah yang kita ambil daripada luar ke, itu bayaran-bayaran speaker kita kenakan lah. Sebab ada certain kita ambil daripada speaker daripada luar ataupun speaker kita sendiri pun kita ada bayaran dia juga kan. Itulah. Dan modul-modul yang dikeluarkan, sebab macam contoh ada certain modul memang khas untuk para peserta tu saja. Okay, dia kalau dia dah lulus, maksudnya dia dah settle 20 hari tu, dia akan pergi ke step seterusnya itulah iaitu temu duga oleh pihak franchisor dan pra-franchisor. Okay, sesi temu duga ni kalau lah ni tak tahulah kalau apa nak jadi ke tidak kan. Maksudnya macam dalam sesi perniagaan tu dia berminat dengan franchisor tu, dia akan datang pergi kat franchisor tu untuk buat temu duga. Kalau lah dia dah pergi kat tempat dah 100 lebih franchisor, dia pergi ni tetap juga tak ada orang nak dia, tu tak apa, dia nak tarik diri sebab memang tak ada orang nak terima dia. Tu macam sedih lah kan. Kalau ada kes macam tu? Tak ada lagi. Kita kerja saya ada kes macam tu. Okey. Contoh, sebab kalau kita ambil kira lah benda ni kalau berlaku, so yang tu tak apalah. Kalau dia dia memang dah tak dipilih, so memang dah tak ada siapa nak dia, so tak apa, yang tu ni lah kiranya macam dia tak bersalah lah, so dia tak perlu bayar lah some amount kepada PNS. Tapi kalau dia tarik diri, maksudnya dia dah dapat surat tawaran, dia tak nak pula, so dia kena bayar kos latihan tu kepada PNS. Okay, selepas dia dah dapat surat tawaran daripada franchisor dan pra-franchise, kita akan liaiskan dia kepada ni pula, pemohon pembiayaan, di mana PNS yang kat sini akan ambil main peranan lah. Kat sini PNS akan bagi macam proses dia punya paper permohonan pembiayaan macam mana. Okay, kalau permohonan pembiayaan dia macam tak lulus, tak boleh nak pergi juga, so kita memang set situ je lah dia punya tamat dia. Dan sekiranya lulus, kita akan proceed kepada pemantauan dan bimbingan. Pemantauan dan bimbingan ni kita akan katakan macam dari segi macam kita akan tengok dia punya bisnes. Selepas dia dah lulus tu, dah buka perniagaan, macam mana dia jalankan perniagaan dia. Dan dari segi pembayaran dengan PNS lah. So kat situ kita tengok pemantauan selama 6 bulan. So 6 bulan betul-betul kita akan tengok macam dia ni bisnes dia okey ke tak. Dia kena macam buat macam kita follow rapat lah dengan dia kan. Puan, kalau masa permohonan pembiayaan tak lulus tapi dia pakai duit dia sendiri, kalau macam tu macam mana? Okey, kalau yang macam tu kita memang dah ni lah, kiranya kita memang tak boleh bagi pembiayaan dekat dia lah. So dia dah dulukan sendiri. So akan ada pemantauan dan bimbingan lagi ke selepas itu? Ya, masih ada lagi. So maksudnya sebab kadang ada yang franchisee yang masuk program ni, diorang dah ada duit dah lah kan. So dia dah buat sendiri, so kita pun memang akan dirilah. Tapi cuma program ni kita khaskan untuk pada mereka yang macam nak apply dengan kita lah untuk financing, sebab kita bagi kadar pembiayaan yang sangat murah, kita pembiayaan yang sangat rendah lah, maksudnya 37% tu. Dan apa yang segala syarat aliran ni semua adalah tertakluk kepada terma dan syarat ditetapkan oleh PNS. So semua ni step-step ni ada yang clear ke, ada tak faham ke, ada pernah tanya ke? Kalau tengok kat sini belum ada soalan lagi, cuma yang tanya tu macam mana nak join, so ni apa yang Puan Arina tengah terangkan lah. Okay, lepas tu so far saya rasa tak ada ni. So daripada Muhammad Nur ni dia tanya, boleh tahu syarikat yang ada untuk padanan perniagaan tu? Itu nanti Puan Arina akan tunjukkan, betul? Okey, sekejap ya. Okey, macam cawangan PNS kita ada kalau koridor maksudnya macam cawangan PNS kita ada ni lah, daripada utara, Pahang, Sabah, Sarawak, Johor. Dan kita ada juga kat wilayah tengah tu, HQ wilayah kita dekat Bangsar South City. So basically kat sini kalau siapa yang ada berdekatan bolehlah reach diorang. Okay, ini saya punya contact number. Kalau siapa-siapa yang memerlukan macam khidmat nasihat ke apa ke, boleh je contact. Ataupun boleh datang ke kita punya pejabat PNS wilayah selatan di Menara Jelen.
Boleh juga kontak salah seorang daripada kita orang, ada Encik Najib, ada Puan Atika dan juga saya Arina. Okey, saya nak tunjukkan. Saya nak tunjukkan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PNS. Dekat situ yang ada harga dia sekali kan? Package Ya, dia betul. dekat situ. Ya, betul. Okey, okay. Okey. Okey, so ini cara-cara dia lah. Mula-mula sekali masuk dulu dekat website PNS, kat laman kita. So kat situ kita akan terus nampak BYOB punya program. Macam saya tekankan ni. So dah buka kat situ, terus buka kepada projek BYOB. Okey, kat sini dah ada lah macam penerangan yang macam saya terangkan sebelum ni. Boleh pilih atas nama Suite ataupun Unity. Okey. Dekat sini, kalau tengok dekat sini, taskbar yang dekat sebelah kiri ni ada penyertaan jenama franchise ni kan. Okey, penyertaan jenama franchise ni lah yang menunjukkan syarikat-syarikat yang join. Macam contoh untuk franchise ni, F&B ni F&B lah. Kalau nak perkhidmatan, ada perkhidmatan. Kalau nak pendidikan pun, kita ada pendidikan juga. Kita ada pencutian dan kita ada juga pertanian. Macam contoh F&B setakat ni memang yang paling banyak lah. Saya pun lebih familiar dekat F&B dengan pendidikan lah. Macam ya, betul. Syarikat kluster lain tu macam tak kurang familiar. Betul-betul. Sebab kebanyakan macam yelah sebab banyaknya kita habiskan masa dekat makan kan. Kalau macam pendidikan tu mungkin agak kurang sikit lah. Kalau kita dekat orang kata dekat industri tu mungkin kita tahu. Macam kita ada kopi satu, lepas tu untuk perkhidmatan kita ada beberapa juga macam coin laundry. Banyaknya coin laundry lah, cuma yang ni je yang berkaitan dengan car service. Okey, kita ada pendidikan juga. More kepada kita panggil? Tadika. Tadika, jenis outlet, smart reader, kita ada kumon juga. Peruncitan, kita ada focus point, mana syarikat yang jual semata. So lepas tu kita ada outpost yang jual uniform. Okey, pertanian, kita ada B Agromat. Okey. Lepas tu untuk penyertaan jenama franchise ni adalah yang macam saya cakap tadi, dia adalah salah dari peserta usahawan BIT kita. BIT itu adalah maksudnya Business in Transformation. Mana dia memang dah orang kata dia berdaftar dengan kita sebagai pra-franchise. Maksudnya masih lagi dalam tempoh pembangunan franchise ni. So macam Murtaza Sempuang, kalau ada ini Tisha. Kalau dekat yang apa yang Puan Arina tengah tunjukkan sekarang, kita dapat lihatlah yang di mana franchise kos dia lebih tinggi daripada pra-franchise. Okay, yang ni macam ada kalau untuk program BIT memang dia punya kos sangat-sangat rendah. Macam RM12,000 ada. Sebab dia punya paling tinggi RM25,000 saja dia punya kos ni. GPC, saya suka tu. Ya. So macam-macam lah. Nippon Sushi pun ada. So ini untuk ni, dan kita ada juga peruncitan. Kita ada Mom House, dia jual barangan baby tu. Kita ni perkhidmatan tu kita ada juga. Ada Burak Oil ni kita ada. And then kecantikan dan kesihatan, kita ada Ananas, spa. So dekat sini dia punya ni lah orang kata syarikat-syarikat yang join kita punya program ni. So ni salah satu contoh ya. Ni contoh kalau mereka nak apply, kita terus klik pendaftaran, program pendaftaran kat sini, dia akan terus nanti keluar Google Form ni. So Google Form ni dia kena isi lah. Isi.
sampailah nanti dia akan dapat apa orang kata link untuk psychometric test. So untuk apa nama consolidated credit checking ni saya cakapkan sebelum ni, consolidated for credit checking dia orang kena muat turun borang ni dan isi lengkapkan dan hantar kepada nama yang ada dekat bawah ni lah. So dalam consolidated ni inilah isi kerja okay, isi dia. Dia kena isi syarikat dia punya syarikat dan siapa yang ada dalam syarikat dia dan chop company. Kalau tadi yang Puan Arina tunjuk dia dah isi Google Form tu, maklumat tu macam feedback daripada PNS adalah melalui email, betul? Ya betul. Melalui email. Email, yes, email. Okay. Saya ada baca satu soalan daripada ni. Dia kata permohonan ni ikut jenis perniagaan kita jalankan ke? Contoh SSM Frozen kena pilih Frozen. Okay, untuk SSM ni saya galakkan untuk buat SSM yang baru lah kalau nak join program ni. Senang lah sebab kalau macam SSM yang lama mungkin dia dah macam-macam dah jenis. Kalau dia jual Frozen, so setakat ni kita punya kita punya usahawan yang join nanti dia akan macam orang kata apa macam terlampau limit sangat. Dia kena buat Frozen je. Kalau dia nak benda lain susahlah pula kan. So kena buat, kalau buat baru dia free lah, feel free untuk buat apa-apa yang dia nak. Dia fikir untuk apa nak. Ataupun boleh je guna SSM lama tapi dia just gunakan apa orang kata tambah dekat maklumat perniagaan. Tambah lah. Itu depends pada dia punya ni. So kalau dia tapi kalau untuk Sdn Bhd saya cadangkan untuk lebih kepada barulah sebab lagi mudah untuk nanti orang kata apa semua tu lagi senang lah. Okay. Okey, untuk macam apa soalan daripada Encik Umar Abdul Aziz yang kata pasal syarat perniagaan berapa tahun dah berniaga. Okey, kalau untuk join program BYOP sebagai franchisee ataupun pra-franchisee ni, semalam daftar SSM, hari ni apply, okey boleh. Dia tak perlu dia tak perlu nak lama-lama sangat. So kalau macam dia sebab kita dah buat orang kata macam kita dah buat analisis kepada dia orang punya franchise. So tak perlulah sampai dia pun orang kata kena juga beroperasi. Dia tak perlu beroperasi lama pun. Dia just dia baru lagi pun tak apa. Yang penting dia minat nak berniaga, yang dia minat untuk menjalankan perniagaan franchise ni. Cik Ain awak mute. Maaf, okey. Puan Arina, sekiranya dalam proses aliran proses tadi Encik Arina tunjukkan dia gagal, boleh ke nak apply lagi? Dia putus asa, tak putus asa, aku nak cuba lagi. Boleh. Dia jangan putus asa, kita memang bagi. Kita ada peluang kedua. So tak ada masalah. Dia kalau dia nak apply banyak kali pun kita memang bagi dia lah, tapi dia ada tempoh masa dia. So dia ada tempoh masa dia. Saya untuk psychometric test tu dia ada ni. Tapi tak ada masalah, dia memang boleh apply lagi. Dia ada peluang lagi banyak. So, kalau dia tak lulus dekat bahagian semakkan kredit, dia dah dapat email, dia boleh try apply lagi. Boleh. Apply lah lagi. So untuk program Unity dengan Suite ni, adakah ada tempoh masa tarikh tutup permohonan ke ataupun macam mana ke program ni sampai bila? Program ni? Program ni setakat ni kita hanya buat sampai hujung tahun ni saja, 31 Disember 2021. Sekiranya ada orang kata macam sambutan lebih tu mungkin akan ada ni lah, tapi setakat ni apa yang saya tahu sehingga 31 Disember 2021. So pada siapa yang macam berminat boleh terus ni lah.
join dengan program ni. Sebab dah ada dah yang dah bagi nama actually. So untuk program ni kita nak dedahkan kepada lagi siapa-siapa yang berminat untuk jalankan perniagaan franchise, ikut dan mendapatkan kadar pembiayaan yang sangat rendah. Okey, untuk para usahawan di luar sana yang berminat, boleh, kalau bukan para usahawan, kalau macam dia graduan ke, boleh kan dia masuk Boleh. ke program ni? Sebab kalau graduan saya rasa dia dah lebih dah 21 kan. So tak ada masalah pun, boleh join. So Dia, kalau dia, yang dia tak ada syarikat, dia boleh apply lah macam kalau dia kena buka. application tu ataupun permohonan tu mestilah melalui syarikat SSM. So dia kena buka SSM, Dia kena esoknya dah boleh apply dah? Besoknya dah boleh apply dah. So tak ada masalah pun. So kalau macam SSM dia dah buat, terus dia apply, so dia akan ada tempoh-tempoh dia yang macam saya cakap dia lah, ikut dia punya flow ni. So pertama sekali tadi macam saya cakap, dia kena daftar dulu dekat kita punya website, kat BYOB tu. So bila once dia dah daftar, dia akan dapat email untuk jalani ujian psychometrik. After tu terus dia boleh masuk dekat latihan. Bila dah dapat latihan, dah okey, dah memang 20 hari tu dia cukup, baru kita boleh inilah kepada sesi pemandanan. Okey. So untuk program Unity dengan sini ada lagi ke yang puan nak kongsi? Setakat ini tak ada. Okey, saya ada baca daripada Mat Lut. Dia kata apa beza brand franchise dengan franchise brand. Okey, brand franchise adalah franchise syarikat yang franchise ni adalah syarikat yang berdaftar dah dengan KPDNCP ataupun Registrar of Franchise. Yang tu memang kita kita orang kata dia dah berkembang lah, memang dah maju lah. Compare dengan franchise brand, dia belum daftar lagi. So dia ni masih lagi orang kata dalam maksudnya pra sekolah lagi lah, belum daftar lagi kepada franchise tu lagi. So itu je beza dia, tak ada beza pun. Tak ada beza sangat pun. So sebab dia belum lagi jadi franchise, jadi kita tak boleh panggil dia franchise. So kita kena panggil dia tambah sikit pra-franchise. So kalau nanti once dia dah cukup, orang kata haul, dah cukup tempoh dia untuk dia jadi franchisor, kita akan buang pra tu, dia akan jadi franchise pula. So itulah beza-beza dia. Okey, saya harap jawapan daripada Puan Arina menjawab soalan untuk Cik Mat Lut ni. Mat Lut je, tak ada Lucy. Tak, saya tak sebut. Okey. Okey. Puan Arina, kita ada sikit je lah, masa sikit je lah. Mungkin ada yang nak tahu macam mana diorang boleh duduk, syarikat diorang tu boleh duduk dekat dalam pra-franchise. Macam tadi Cik Aina cakap, dia masuk dalam program BIT, betul? Dia ada dua cara, sama ada dia masuk dalam program BIT. Program BIT mana kita menggalakkan usahawan yang macam berniaga secara tradisional ke arah franchise. Dalam program BIT ni dia ada beberapa yang dia kena comply lah, macam dari segi dia kena dah daftar dah jenama dia dekat MyIPO. Dan dia perlu ada macam konsep perniagaan yang tidak lebih daripada 25,000. Itu antara dua dia put ni. Dan dia ada macam kira dia dah ada dah ejen-ejen dia dah ada ni, dan dia pun dah beroperasi lebih daripada setahun. So kalau dia dah lebih setahun tu, dia dah cukup hal, dia dah daftar jenama dia, dah okey dah. Lepas tu cara kedua adalah dia ni macam mungkin dia punya perniagaan tu besar, macam contoh macam Mom House tadi ya, perniagaan dia besar tapi dia belum franchise lagi. Dia masuk program kita sebagai franchise di mana dia buat presentation dulu kita. Dia buat presentation, dia terangkan macam mana perniagaan dia ni dan macam mana dia nak ke arah franchise. So kat situ kita boleh masukkan dia lah di dalam ni, dan dekat situ takluk kepada dia punya ni jugalah, beroperasi dia dah lebih daripada setahun jugalah. Ini untuk program yang masuk pra-franchise tu lah kan. Tapi yang penting sekali kalau siapa yang nak masuk untuk nak masukkan jenama dia dalam franchise, dia kena jenama dia dah kena daftar dengan MyIPO. Apa-apa boleh, kalau siapa kat Johor boleh pergi dekat tu lah, MyIPO Menara Ansar. Kalau yang tempat-tempat lain adalah kat tempat-tempat dia. Okey. So saya rasa sudah cukup
Syarah kongsi berkenaan dengan tajuk kita hari ini iaitu program projek BYOB. Be your own boss. Jadinya sebelum saya tutup, sekiranya ada usahawan ataupun bakal usahawan ataupun graduan-graduan yang nak menceburkan diri dalam perniagaan, boleh kontak PNS yang berada di Johor ataupun di Melaka. Sekiranya boleh kontak PNS Raya Selatan di nombor yang Pak Aina tengah tunjukkan sekarang. Boleh ambil gambar mungkin, okey, ataupun boleh tengok ataupun pergi ke website PNS pun boleh. Betul. Okey, Puan Arina, saya nak ucapkan terima kasih untuk pembentangan yang ringkas. Ringkas sangatlah. Dah 1 jam juga kita kongsi dekat sini. Terima kasih banyak. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan daripada usahawan kita, saya boleh minta dia terus direct contact dengan PNS, insyaAllah. Boleh. So terima kasih juga kepada pihak PUJB sebab adakan PUJB Stock ni dan kita boleh buat perkongsian mengenai syarikat kita dan projek-projek terbaru kita. So harapkan kita boleh dapat lagi lah kerjasama yang akan datang. Okey, terima kasih Puan Arina. Terima kasih usahawan semua, jumpa lagi. Terima kasih semua.